Bersua kembali. Saudara, perniagaan makanan sememangnya tidak dapat dinafikan berkembang dengan begitu pesat. Kerajaan sememangnya amat menggalakkan mana-mana pihak untuk menceburi perniagaan makanan secara franchise dengan menyediakan pelbagai bantuan bagi memastikan mereka yang menceburi industri ini mampu berdaya saing dan berjaya. Antara syarikat yang aktif dalam perniagaan secara franchise ini ialah Mat Salai Senyap Berhad, iaitu sebuah syarikat milik penuh Bumiputera. Hari ini Bualbis berbangga kerana di studio ketika ini bersama saya ialah pengarah urusan Mat Salai Senyap Berhad, Puan Maznah Muhammad, ingin berkongsi peluang perniagaan yang ditawarkan. Selamat datang ke studio, Puan Maznah. Terima kasih. Okey, Puan Maznah apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Okey, Puan Maznah, boleh Puan kongsikan bagaimana sebenarnya bermulanya perniagaan Mat Salai ini? Okey, pada peringkat awal saya dikenalkan dengan Mat Salai ini melalui Kementerian Belia dan Sukan. Yang mana Kementerian Belia dan Sukan dia ada dana untuk belia-belia dan dia nak menjadikan belia-belia yang bermasalah ni, yang bermasalah sosial dan sebagainya ni untuk menjadi usahawan. Jadi mereka mencari peluang-peluang perniagaan yang bagus, yang baik, yang murah dan mudah untuk dijalankan oleh belia-belia. Di situlah saya bermulanya idea saya untuk menciptakan satu perniagaan yang mudah untuk belia-belia supaya mereka tak terbeban dengan satu bisnes yang besar. Jadi ini very small business, senang nak diuruskan. Di situlah mula puncanya idea macam mana saya keluarkan konsep kios burger. Okey, Puan, kita ada banyak jenis perniagaan Ya. Okey, apakah yang mendorong Puan memilih perniagaan yang berkaitan dengan makanan ni? Okey, bagi pendapat saya apabila saya membuat kajian, perniagaan makanan dan minuman tak ada istilah rugi sebenarnya. Kecuali ada beberapa faktor seperti tempat perniagaan yang tidak strategik ataupun kemungkinan bahan mentah rosak ataupun dia punya keadaan keuangan, pengurusan keuangan yang tidak betul ataupun dari segi sikap ataupun attitude. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan perniagaan itu akan gagal. Tapi kebanyakan perniagaan makanan dan minuman tak ada istilah rugi sebenarnya. So, untuk peringkat permulaan Puan menceburkan diri dalam bidang perniagaan ni, apakah konsep perniagaan Mat Salai sebenarnya? Okey, konsep yang saya mula ciptakan ialah konsep seperti franchise, kios burger, yang mana ianya pertama di Malaysia mudah pasang dan mudah alih, yang mana kita boleh buka sekeping demi sekeping dan kita boleh masuk dalam kereta. Begitu mudah. Jadi ini memudahkan belia-belia kita untuk bawa kios-kios ni ke Expo, Carnival, show heboh, pasar malam, bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi pertama di Malaysia mudah pasang dan mudah alih dan konsep produknya pun berbeza daripada burger-burger boy. Contohnya saya ada roti Mat Salai. Pertama di Malaysia berasaskan daging salai dan serunding. Kemudian kita ada mat beef, mat chicken, mat lamb. Yang mana pertama di Malaysia dia dicelup apabila dah masak tu dicelup dengan prosperity sauce Yang mana rasa dia memang sedap. 100% boleh katakan 80% daging, 10% lemak, 10% rempah-ratus. Jadi tiada kandungan tepung yang banyak dan sebagainya. Jadi ini sangat berbeza. Konsep makanan pun berbeza, konsep kios pun berbeza daripada yang ada di pasaran. Okey, bagaimana dengan penerimaan usahawan terhadap konsep yang diperkenalkan oleh Mat Salai ini? Okey, alhamdulillah setakat ni sambutan sangat menggalakkan. Dalam 5 tahun penubuhan Mat Salai Senyap Berhad, kini kita telah pun ada lebih kurang 1,500 kios seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan mereka sangat suka konsep ni kerana ianya murah, mudah dan macam yang kita tengok dia punya kios tadi, pertama di Malaysia mudah pasang, mudah alih. Jadi dia boleh bawa ke mana-mana. Jadi memudahkan mereka. Mereka sangat suka konsep yang simple macam ni. Mungkin boleh saya kongsikan yang terbaru sekali. Okey, kaedah yang diperkenalkan oleh Mat Salai ialah Cafe on Wheels. Okey, boleh Puan kongsikan bersama dengan penonton BIS Malaysia. Apa sebenarnya Mat Salai Cafe on Wheels ni? Okey, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab saya diterima apabila saya nak buat konsep yang kedua Mat Salai Cafe on Wheels. Tun Mahathir pada masa tu telah bersetuju untuk meresmikan pada 15 hari bulan Mac yang lepas. Jadi apabila tertubuhnya keluarnya konsep kita yang baru ni Mat Salai Cafe on Wheels ni, ini memudahkan menti-menti kita bawa ke mana-mana, lori bergerak berdiri di dalam dan berniaga. Jadi saya rekakan satu kios, satu lori tu. Di dalam lori itu kita dah fabricate, termasuk lori, termasuk kita dah fabricate dalam dia dengan sinki dan sebagainya. Kemudian termasuk lebih daripada 100 barangan.
GDL, accounting software dan termasuk wifi. Jadi mereka boleh bawa lori ni ke mana-mana, di Expo Carnival dan sebagainya, buka ada meja apa semua, terus ada wifi. Jadi ini satu konsep yang sangat cantik, sangat bersih dan mudah untuk mereka nak handle ke mana-mana, insya-Allah. Amat menarik. Ada Amat wifi menarik. tu yang menarik. Ya. Kerana generasi Y sekarang ni yang begitu arif Penting kan? dan bagi mereka begitu penting terhadap capaian kepada internet sebagainya. Ya, dan saya bersyukur kepada Allah juga MARA telah bersetuju untuk mendanakan lori tersebut tanpa interest. Begitu juga dengan SME dan begitu juga dengan Tekun ya. Tekun pun banyak membantu usahawan dalam mengeluarkan produk-produk yang hebat-hebat beginilah, yang mudah bagi belia-belia untuk menceburkan diri. Jadi yang saya terkejut sebenarnya perniagaan ini bukan sekadar belia, termasuk juga dengan ibu tunggal, termasuk dengan bekas-bekas penagih daripada AADK, kemudian bekas juana ya, dan juga askar pencen dan sebagainya. Maknanya semua golongan umur boleh menjalankan perniagaan ini. InsyaAllah. Okey, tadi Puan disebutkan antara bantuan atau kerjasama yang diterima daripada agensi kerajaan dalam usaha mengembangkan lagi perniagaan Mak Salai. Okey, itu bantuan daripada agensi kerajaan. Kalau kita tengok pula pertumbuhan syarikat-syarikat pengeluaran produk makanan pada masa ini amat memberangsangkan. Bagaimanakah Puan melihat persaingan daripada syarikat-syarikat sedia ada dan syarikat-syarikat baru, dan mungkin ada strategi-strategi Mak Salai seterusnya untuk memastikan Mak Salai Senyum Berhad masih kekal utuh di pasaran, di industri? Okey, sebenarnya apabila kita bersaing antara kita ya, peniaga-peniaga ni, apabila kita bersaing sesama kita, ini adalah satu benda yang sangat sihat. Jadi kita tak berada dalam zon selesa. Kita sentiasa mencari idea untuk meningkatkan, sentiasa berfikir bagaimana kita untuk meningkatkan keadaan syarikat kita, produk kita ya, dari segi produk makanan, produk kios dan sebagainya. Dari masa semasa kita sentiasa fikir apa yang kita boleh come out dengan benda baru. Jadi bila syarikat-syarikat lain bila mengeluarkan sesuatu benda tu, kita cuba bersaing sesama sendiri. Jadi ini satu benda yang sangat baiklah bagi saya. Walaupun ya saya ada pengalaman yang mana syarikat saya pernah ditiru oleh syarikat lain menggunakan nama dan logo yang sama. Ya, jadi itu di situ yang saya dapat tahu rupanya trademark ni sangat penting. Jadi di luar sana sekiranya ada kawan-kawan kita yang berniaga, cepat-cepatlah kalau ada konsep perniagaan yang baik, yang cantik, trademarkkan secepat mungkin. Untuk mengelakkan orang ciplak ya, idea kita dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun semuanya terletak pada kita sebenarnya. Sekiranya perniagaan kita ni baik, bagus, mudah, murah, memang jarang ada orang boleh tiru dan boleh kembangkan perniagaan tu. InsyaAllah. Dengan adanya trademark, itulah antara peri pentingnya. Sebuah perniagaan tu kalau kita tubuhkan, kita mesti ada trademark. Okey, dalam perniagaan ada pasang surutnya. Tadi Puan ada petik sedikit, sebutkan bila produk kita ditiru oleh syarikat lain ataupun individu lain. Itu boleh saya katakan antara pasang surut dalam perniagaan. Okey, mungkin Puan ingin berkongsi sedikit mungkin antara nasihat yang Puan boleh berikan selain pada kepentingan trademark itu, bagaimana agaknya ciri-ciri usahawan yang perlu ada dalam setiap diri usahawan, ciri-ciri positif untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku. Sebenarnya dalam perniagaan ni memang ada banyak cabaran, dugaan, terutama kita bila kita orang Melayu ya, bila kita berniaga, terlalu banyak cabaran, dugaan yang kita lalui. Tapi setiap kali saya, bagi diri saya ya, setiap kali saya menghadapi apa-apa masalah, tekanan ataupun dugaan dalam perniagaan, saya cuma fikir satu je. Saya diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala, diamanahkan kepada saya. Bukan semua yang dipilih ya. Dia pilih saya untuk menjalankan tanggungjawab saya terhadap keluarga, terhadap syarikat, terhadap menti-menti saya ya. Kita gunakan perkataan mentor-menti ataupun licensee. Jadi menti-menti saya ni ya, di bawah saya ni banyak periuk-periuk nasi yang saya terpaksa jaga. Jadi banyak benda yang kita terpaksa korbankan, kepentingan diri sendiri, keseronokan diri sendiri dan sebagainya untuk kepentingan orang lain. Jadi apabila bila kita menghadapi masalah ataupun kita ada dugaan, cepat-cepat kita fikir kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kita fikir banyakkan sabar, kita cuba bertenang. Ya, jadi bila kita fikir macam tu, kita akan
jadi positif. Betul. Kita akan lebih tenang dan selalu saya bagi tahu dekat semua kawan-kawan saya, setiap benda yang berlaku dalam hidup kita, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah yang menunggu. Seperti yang macam saya kata tadi, apabila saya ditiru oleh syarikat Bukan Bumi Putra, meniru logo saya dan sebagainya, pada masa tu saya cukup tertekan. Jadi, tapi apa hikmah dia ialah saya dapat lebih baik daripada mereka. Saya dapat buat lebih baik. Saya cuba dari masa ke semasa untuk memperbaiki syarikat saya. Saya tak berada dalam zon selesa. Ya, jadi saya dapat baiki dan Allah Ta'ala permudahkan. Saya menang dalam kes tersebut dan disebabkan trademark tersebut. Dan ini satu pengajaran bagi saya. Dan juga bagi kawan-kawan saya yang bila kita berniaga, kita kena berada dalam landasan yang betul. Maknanya kita buat step by step, ya. Kita tak ada nak cepat, ya. Kita ikut prosedur syarikat. Kalau kita nak tubuhkan syarikat, apa yang kita perlu, trademark, bekas makanan, macam saya gunakan kotak, ya, bekas makanan yang cantik, yang kemas, yang bersih. Semua ni perlu diteliti sebab kita melibatkan dia dalam makanan. Ya, apabila kita melibatkan dia dalam makanan, orang makan benda tu. Jadi kita perlukan benda yang bersih, yang halal, ya. Sebab itu saya bukan sekadar ada halal, kita juga ada sijil daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia untuk mengukuhkan lagi produk kita. Setakat ini berapa jumlah menti yang telah berjaya dihimpunkan oleh Mak Saleh Sdn Bhd? Okey, buat masa ni selama 5 tahun penubuhannya, saya bermula pada Disember 2007. Setelah 5 tahun, kita baru ada 1,500 kios seluruh Malaysia. Baru 1,000. Baru 1,500 kios seluruh Ramai Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Tapi yang cukup saya seronok dan saya cukup bangga, Allah Ta'ala permudahkan. Tahun lepas kita mendapat satu projek daripada Jabatan Tenaga Kerja di bawah Job Malaysia sebanyak 400 orang. Yang mana Alhamdulillah dalam jangka masa yang sekejap, ya, dalam jangka masa yang pendek, kita dapat keluarkan 90 orang daripada kemiskinan. Daripada kepompong kemiskinan. Itu yang saya rasa amat seronok, saya cukup bangga dan saya tidak akan putus, ya, untuk membimbing mereka, mengeluarkan mereka daripada kemiskinan, lepas tu membantu belia-belia yang bermasalah menjadi seorang usahawan dan sebagainya. Istimewanya Mak Saleh ni yang disukai oleh kementerian disebabkan kita tak pernah kenakan sebarang franchise fees, kita tak pernah mengenakan sebarang management fees ataupun kos penghantaran bahan mentah terus ke lokasi percuma. Ini yang menyebabkan dengan pakej 5,000 bukan sekadar kios stainless steel, kita juga ada selebih daripada 50 barangan termasuk kursus pengendalian makanan dan minuman, termasuk basic account dan termasuk pengangkutan. Dan sekiranya mereka tidak ada modal, kita akan buatkan paperwork dan mereka boleh tuju kepada agensi-agensi seperti Tekun, Mara dan sebagainya. Okey. Okey, puan, soalan terakhir dari kami, ya. Apakah perancangan masa depan Mak Saleh dalam usaha mengembangkan lagi perniagaan ini? Okey. Kios Mak Saleh ini merupakan baby saya yang pertama. Mak Saleh Cafe on Wheels yang diresmikan oleh Tun Mahathir baru-baru ni adalah kita punya baby yang kedua. Jadi akan datang ni dalam perancangan kita ada baby kita yang ketiga, ya, yang akan lahir. InsyaAllah saya akan buat motor 3 roda yang mana ini sangat disukai oleh kementerian-kementerian dengan harga yang agak murah. Sesuai untuk belia-belia dan sebagainya untuk berniaga, ya, ke mana-mana. Konsep dia sangat cantik. Kita rekakan dengan semuanya memang canggih sikitlah yang kita reka. Kemudian yang keempat, saya akan tuju kepada Cafe Mak Saleh, insya-Allah pada masa akan datang. Terima kasih puan. Semoga Mak Saleh Sdn Bhd terus sukses. Insya-Allah. Terima kasih tuan. Saudara, dengan bual bis itu tadi, sekian dahulu Bis Malaysia untuk petang ini. Salam usahawan dari saya, Muhammad Hamidi Muhammad Saleh. Teruskan menonton rancangan-rancangan di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Jumpa lagi.